Okey. Tanpa membuang masa, okey, kita nak pergi ke panel yang ketiga. Okey, saya perkenalkan panel kita yang ketiga, iaitu uh, Dr. Ahmad Suki bin Cik Mohamed Arif. Nampaknya dah bersedia. Dah bersedia ke, Doktor? Ya, Doktor sudah, dah bersedia? sudah Okey, insyaAllah. Doktor, sekejap Doktor. Sebelum kita nak serahkan tugas tanggungjawab kepada Doktor Matsuki pula, saya ingin memperkenalkanlah sedikit tentang Doktor Matsuki. Okey. Dr. Matsuki merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Perkomputeran Universiti Utara Malaysia. Okey, untuk pengetahuan semua, antara tanggungjawab yang besar Dr. Matsuki telah diberikan oleh UM adalah menjadi pengurus makmal MC-MC UUM Makerspace. Okey, sedikit info tentang makmal tersebut ialah makmal ini telah ditubuhkan pada tahun 2018 yang bertujuan sebagai pusat kecemerlangan IoT, IR 4.0 serta reka cipta yang berkaitan dengannya. Okey, selain itu ia melakukan banyak latihan dan bengkel serta melakukan promosi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam IoT dan IR 4.0. Okey, makmal ini juga dia terlibat dengan banyak projek-projek penyelidikan. Okey, kita beralih itu tentang makmal. Okey, kita beralih pula kepada Dr. Matsuki. Okey, Dr. Matsuki ni beliau banyak terlibat dengan mobile computing. Okey. Uh, khususnya dalam melatih berbagai pihak, tak kiralah dalam ataupun luar negara dari segi aspek pembangunan aplikasi mobile. Oh, menarik ni. Okay, konsep ini yang paling menarik. Konsep yang kerap diamalkan ialah mempromosikan kaedah paling mudah, paling senang untuk dipelajari teknologi tersebut walaupun ianya canggih dan sophisticated. Okey, Doktor. Macam tadi kita tengok dah, Doktor Cik Samsul dah banyak dah cerita tentang contoh-contoh IoT. Soalan pun banyak bertanya. Jadi kalau nak sambung belajar dekat mana yang nak bina kerjaya which one? Kita nak ambil engineering ke IT. Lepas tu tadi Cik Samsul ada terangkan banyak sangat smart lamp lah, Sigfox dan sebagainya. Okey, jadi Doktor, untuk keterangan lanjut, boleh tak Doktor berkongsi bagaimana hendak memahami secara ringkas keseluruhan ekosistem dalam pembangunan penyelesaian IoT ini. Okey, supaya kita tengok banyak soalan yang datang tadi, ramai yang berminat, tak kira sama ada cikgu ataupun ibu bapa yang berminat untuk menggalak atau mendorong anak-anak mereka, anak-anak pelajar, anak-anak yang berminat lah untuk mendalami dalam bidang teknologi ini. Okey, dengan mudah dia boleh mengetahui secara menyeluruh apa dia hardware atau software yang diperlukan. Okey, apa dia alternatif dan pilihan yang kita ada, apakah kelebihan dan kekurangannya dan lain-lain lagi lah. Okey, silakan Doktor, panjang lebar pula saya bercakap. Silakan. Dr. Masuki dah tak sabar dah tu nak berkongsi. Okey Doktor, silakan. Terima kasih Puan Pengacara. Suara saya okey kah? Dengar elok tak? Alhamdulillah, dari saya dengar clear, jelas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Yang berbahagia Encik Zulkifli Muhammad, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kuling, bos saya, Prof. Huda Ibrahim, sahabat-sahabat ahli panel dan semua peserta-peserta. Saya ni walaupun pensyarah yang sudah lama, tetapi masih menghadapi masalah untuk bercakap di publik. Entah kenapa. Pada petang ini saya bercadang untuk berkongsi. Saya kira IoT hari ini sangat salah satu topik yang hot lah. Semua orang bercakap berkenaan dengan IoT. Bercakap berkenaan dengan IR 4.0. Cuma dalam konteks pelajar, khususnya dalam kita untuk menggalakkan STEM ni, saya kira IoT ni boleh main peranan yang sangat berkesan. IoT ni boleh menggalakkan reka cipta dan saya akan berkongsi bagaimana
kita boleh menggunakan IoT atau mempromosikan IoT ini untuk tujuan reka cipta dan akhirnya menarik minat pada pelajar. Jadi saya harap saya boleh berkongsi kalau in case selepas ini kita hendak menggalakkan pelajar-pelajar kita atau anak-anak kita untuk menceburi atau minat dalam reka cipta, minat dalam STEM, saya kira IoT ini boleh jadi salah satu wahana yang boleh digunakan. Dan saya harap hari ini saya boleh share benda asas saya bercadang untuk share. Sekurang-kurangnya terminologi, orang sebut Arduino, kita tahulah apa itu Arduino dan sebagainya. Dengan harapan macam itulah, harapan bila kita hendak membentuk pasukan reka cipta di sekolah, saya kira banyak sekolah sekarang ni hendak pergi ke arah tersebut. Kita boleh membimbing pelajar kita, kita boleh membimbing anak-anak kita dengan mudah ke arah IoT. Okey, walaupun ramai orang dah sebut apa itu IoT, tapi sebenarnya kalau tanya 15 orang apa itu IoT, kita akan terima 15 jawapan, berbagai definasi. Cuma saya dalam konteks saya ni, dalam konteks petang ini, saya nak sebut beberapa points yang saya rasa saya nak bawa ke arah slide seterusnya. Pertama, nak mudah faham, nak mudah ingat apa itu IoT ialah bila things tu kita internetkan. Walaupun saya ada pendetailan sedikit sekejap lagi. Bila things kita internetkan, maka dia jadilah Internet of Things. So apa itu things tu? Dia mungkin sensors, dia mungkin kamera, dia mungkin detectors dan sebagainya. Dan jika kita sambung ke internet, maka dia jadi IoT. Walaupun internet di situ saya bukan merujuk kepada internet hari ini yang kita sambung seluruh dunia. Dia mungkin internet ataupun network dalam jarak yang dekat. Asalkan dia ada sambungan. Dan kemudian satu lagi feature, Cik Samsul pun sebut tadi, dia ada elemen smart lah saya rasa. Dia tidak sekadar bersambung. Yang kita akan tunjukkan sekejap lagi bagaimana elemen tu boleh kita masukkan dengan mudah di dalam penyelesaian IoT. Yang kedua, untuk menjadikan perkara tersebut dia perlu ada controller. Saya sebut perkara ini sekejap lagi saya akan tunjuk bagaimana kaitan dengan yang kita pernah dengar orang sebut Arduino, orang sebut sambungan melalui berbagai alat dan sebagainya. Yang kedua, kita memerlukan controller. Jadi semua tadi things tu akan sambung kepada controller terlebih dahulu. Ini saya simplify dahulu. Dia ada detailnya, saya tak mau pergi pada detailsnya atau very technical. Dan kemudian semua perkara ni seharusnya boleh berlaku secara automatik, tanpa kita perlu apabila kita dah buat perkara ni, kita hanya menunggu, maksudnya data tu akan transfer dari masa ke semasa. Okey, dan IoT ni dah jadi satu elemen yang sangat popular hari ni. So di industri, sama ada industri atau sama ada sekolah atau universiti sekalipun, lebih ramai orang menggunakan IoT. Satu data yang saya dapati, sebanyak 127 new IoT devices yang bersambung setiap saat. So bayangkanlah kan. So sekarang ni pun kalau kita cuba lihat trend, kita akan nampak satu trend yang sangat menarik. Banyak syarikat dah mula, selain daripada apply IoT, mereka juga cuba dari segi bisnes pun dah mula alih kepada bisnes yang ada kaitan dengan IoT. Kan? Kalau kami di UM tu, kami dah mula rasa tak menang tangan nak melayang banyak permintaan. Itu menunjukkan kepopularan IoT dan
masyarakat semakin terasa perlunya untuk menggunakan IoT. Okey, ini sekadar selingan. Saya kira ramai dah pernah tengok image ni kan. Ya, kan. Poin yang saya nak tunjuknya ialah banyak benda berubah, tak ada benda yang berubah ni dia akan mengancam sama ada kerjaya kita, perniagaan kita dan sebagainya. Kalau kita tak berubah atau kita tidak follow trend yang baru tu. Kan? Kalau dahulu orang ambil gambar daripada helikopter dan sekarang kan kalau kita tak berubah kan sekarang ni dah tak perlu semua tu kan. Kita ada drone kita yang lengkap dengan kamera. Okey, sorry nampak complicated tapi dia taklah secomplicated itu kan. Bergantung pada cara kita melihatnya kan. So nak faham IoT ni saya sebut dalam konteks bila kita nak implement atau bila kita nak ajak pelajar-pelajar kita untuk menceburi dalam reka cipta yang berasaskan IoT ni kan. Ada 3 bahagian. Senang saja kan. Ada input, ada processor dia, ada output. Ada 3 bahagian. Dan biasanya 3 atau satu lagi bahagian communication dia. So input ni sama ada sensors atau suara, maksud dia detect input daripada suara, daripada kamera, daripada penimbang, kan, pelbagailah, kan, input, kan. Dan kemudian semua tu kita akan sambung kepada satu controller. So dalam IoT kita mungkin panggil controller tu IoT board. Kan? So IoT board ada beberapa yang popular. Ada banyak IoT board. Saya senaraikan beberapa. Raspberry Pi. Saya akan pergi tunjuk slide yang berkenaan secara ringkas sekejap lagi. Raspberry Pi, Arduino, Node MCU. Kan? Dan kemudian dari segi output, hasil daripada katalah sensor tadi, sensor berkenaan dengan suhu. Saya lihat ada sensor berkenaan dengan oximeter tu yang orang sekarang oximeter oksigen dalam badan kan. So semua ada sensor yang katalah kita ambil sensor tapi kita nak display kat mana. So kita display dalam kategori saya ni display pada output lah kan. Output display pada web browser, pada mobile app kan, pada screen dan sebagainya. So jadi kita nak gabungkan perkara tersebut. Kemudian communication, dan yang popular communication yang kita ada ialah Wi-Fi lah, kan. Dan kemudian ada berbagai communication lain. So walaupun nampak complicated, tapi just ingat tiga bahagian tu: input, process, output. Okey. Saya gerakkan slide ni nampak ke? Nampak slide saya bergerak? Nampak. Okay, Nampak, Doktor. Okey. Ini sekadar example ni untuk reka cipta pelajar-pelajar kita lah kan. Saya nak relate tadi. Kita ada input. Input ni sensor temperature kan. Sensor humidity, dia boleh check berapa temperature, berapa humidity kan. So kita sambung kepada controller. Ni dalam kes ni Node MCU nama controller ni, IoT board dia. Dia akan proses data ni dan dia akan display kepada LED ni. Saya sekadar tunjuk 3 bahagian tersebut. Dalam kes ni saya ada switch satu, in case saya nak guna switch, dan saya ada LED, lampu LED untuk testing. Katalah kalau temperature dah melebihi 37.5, LED tak akan nyala kan. So semua kita akan lakukan dalam tiga kategori tadi. Okey, kita ada input, kita ada
controller, kita ada output. So input salah satunya sensors. Dan saya sengaja tunjuk gambar ni, saya nak menunjukkan begitu banyak sensors. Anda nak buat apa, kan, pelajar kita nak buat projek apa, hampir semua ada sensors dia. Kan? Heartbeat sensor. Apa ni? Tanah punya kelembapan. Nak check kelembapan tanah. Yang ni nak check distance. Ultrasonic sensor tu nak check distance. Dia boleh, katalah kita letak satu distance atau kita gerakkan dia kepada satu objek, kan, kita boleh beritahu objek di depan tu berapa jarak dia. Water flow sensor, kan, kita nak tahu ada water, ada air tak yang bergerak di dalam pipe tu, kan. Sekadar nak tunjuk begitu banyak sensor yang ada. Gas sensor, kita nak tahu carbon monoxide, dan sebagainya. Color sensor, nak tahu warna apa. Kan? Jadi pelbagai benda nak buat. Saya sebut sekejap tadi, yang boleh baca temperature tadi, temperature udara, yang saya tunjukkan tadi, temperature badan kita. Ada juga sensor untuk baca temperature badan. Oximeter pun ada. Begitu banyak sensor. Dengan menyebutkan begitu, saya nak memberitahu bahawa begitu banyak bentuk projek yang pelajar kita boleh buat. Dan biasanya tidak susah, tidak sukar lah. Kan? Cuma melibatkan harga. Dan luckily harga dia sekarang ni, ialah saya rasa relatively murah lah dengan apa yang dia boleh buat. Kan? So yang ni dalam jarak ni dalam sama ada RM5, RM6, RM7 pun dah dapat satu. Humidity ni pun saya rasa kurang pada RM5 harga dia satu sensor. Kan? So harga ni agak murah. Okay, so to input sensors. Okay, kemudian saya pergi pada semua tu kita akan proses dia pada IoT board lah. Kan? So ada beberapa IoT board yang popular yang orang biasa pakai. Banyak IoT board, tapi yang biasa yang popular, yang asalnya original dia ialah Arduino. Arduino board. Kan? So bila selepas ni kalau orang sebut Arduino tu, selalunya mereka rujuk kepada board yang akan proses sensors, akan proses kamera, akan proses suara dan sebagainya. Kan? Okay, so Arduino ni dia tidak datang sekali dengan Wi-Fi yang asal dia. Kan? Selalunya kita kena beli extra device, kena sambung, ada kerumitan sedikit lah kepada orang yang kurang biasa dengan perkara ni. Kan? Kita kena beli alat lain untuk menambah fungsi dia supaya dia boleh ada fungsi Wi-Fi. Sebab kalau tak ada fungsi Wi-Fi ni, banyak benda dari segi communication jarak jauh tu sukar tak dilakukan. Kan? Okay. Kemudian datang dicipta juga satu board yang selepas Arduino ni, Node MCU. Kan? So Node MCU, kan, dia datang terus dengan Wi-Fi. Kan? So jadi itu kelebihan dia. So Arduino ni biasa lebih murah lah. Kan? Sekarang ni dalam RM12, RM15, RM20 dah boleh beli satu board ni. Kan? So Node MCU ni saya lebih kurang RM20. Kan? Still lah, relatively-nya saya kira masih murah. Kan? Okay, so dua board yang biasa dipakai kalau untuk latihan dan sebagainya. Ada satu lagi board yang agak menarik, kan, Raspberry Pi. Kan. Yang ni mahal sedikit. Tapi Raspberry Pi ni dia kalau yang tadi Arduino ni dia hanya ada chipset yang processing dia rendah dan sebagainya. Tapi kalau Raspberry Pi ni
dia macam komputer. Jadi kalau lihat di sini, dia ada connectors dia banyak. Dia ada HDMI, dia ada USB. Jadi kita boleh sambung ke skrin, kan? Kita boleh sambung keyboard, kita boleh sambung mouse kepada dia, kan? Kita boleh sambung speaker pada dia, kita boleh sambung kamera dengan mudah pada dia, kan? So dia sendiri tu dia macam komputer. Bukan dia macam komputer lah. Dia memang komputer kan, cuma tidaklah setinggi prosesor komputer yang biasa kan. Tapi good enough lah untuk buat sebahagian. So harga, oleh kerana komputer pun sekarang ni dalam era COVID ni, harga komputer pun dah mula melonjak naik. Harga ni pun dulu-dulu saya beli dalam 200 satu board ni lah kan. Sekarang ni dah naik 300 lebih kan. Yang terbaru kami beli set dia campur dengan ada skrin, dah harga dah 400 lebih dah kan. Tapi menariklah yang dia boleh buat tu banyak dan menarik. Yang saya akan sebut sedikit lagi, sekejap lagi kelebihan. Jadi bila bergantung kepada bajet kita lah kan. Kalau kita nak buat sesuatu yang menarik dan agak mudah kan, kerana dia agak powerful kan, saya sangat cadangkan Raspberry Pi lah kan. Tetapi kalau bajet kecil yang sebelum ni Arduino atau no MCU. Okey. So ada beberapa challenges lah nak buat IoT ni, terutama pada orang yang nak mula kan. Hatta nak pilih sensors, sensor apa? Terlalu banyak sensors kan. Nak pilih sensor yang sesuai dengan apa yang kita nak buat tu. Kan. Dia ada sensor water level, ada sensor yang kesan hujan. Ada sensor yang kesan kelembapan. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu tu kadang-kadang lebih pada 2 sensor yang boleh pakai kan. Kadang-kadang hanya sensor tertentu sahaja yang sesuai. Jadi pemilihan tu pun bergantung kepada apa yang kita hendak buat kan. Kemudian kepada orang yang ni termasuk saya lah ni kan, dari segi circuit nak sambung-sambung power dan sebagainya kan. Itu pun kena ada sedikit pengetahuan kan. Okey, kemudian pada board tu sebab kita nak ambil input dan nak keluarkan output, kita kena ada programming sedikit di sana kan. So programming ni saya akan tekan kepada 2, satu yang berbentuk line by line programming, saya akan tunjuk sekejap lagi, dan satu lagi yang bentuk visual. Visual ni dia kita banyak drag and drop saja kan. Okey, kemudian dari segi output dia, kalau output kita untuk buat betul-betul production, yang tu akan ada challenge a bit lah kan. Macam mana packaging dia, macam mana nak dapat supaya bateri dia, supply elektrik dia mencukupi dan berkekalan jangka masa panjang. Kalau nak letak di dalam air pula macam mana kan. Sahabat kami buat projek di letak di dalam air laut kan, so dia cepat berkarat dan sebagainya. Yang tu kita kena mengetahui lah kan. Tapi untuk buat rekap cipta untuk sekolah, kita tak perlulah sampai peringkat tu kan. Dan selalu satu alat yang mungkin boleh membantu di sini yang mungkin kita sekolah-sekolah boleh ambil ialah 3D printer kan. 3D printer ni especially untuk buat packaging ni lah kan. Okey, ini projek yang kami pernah buat. So yang ni Encik Ahmad Hanis yang bertanya tadi tu. Dia otai kami lah di lab.
So projek ni pemantauan sangkar kupang di Pulau Tuba, Langkawi, pakai solar dan pakai kamera, kan, dan data dihantar melalui cellular communication. Kami juga dapat projek untuk pembiakan kupang juga, kan, pembiakan kupang tadi dari segi pemantauan, ni pembiakan ni maksudnya nak kesan dari segi kesesuaian air ada kemasinan cukup atau tidak dan sebagainya, kan. Ada juga yang minta untuk monitor kelembapan bilik. Mereka nak buat mereka nak buat tanam cendawan, kan. So mereka sangat sensitif dengan kelembapan bilik, kan. So mereka nak letak IoT juga untuk tujuan tersebut. Yang ni projek pelajar di makmal saya, pelajar praktikum, kan. Kami bincang untuk buat robot untuk robot macam bomba lah, kan, yang boleh kontrol dari luar dan dia masuk ke dalam dan dia boleh dia boleh tembak air dari jarak jauh, kan. Malangnya tak sempat siap sepenuhnya. Semua part dah test, kan, part tembak air dah jalan, part roda bergerakkan, sensor pergerakan, sensor kesan api, kan, api dari arah mana, semua dah buat, kan. Cuma sekarang ni dalam proses integrate semua tu, kan. So berlaku lockdown, UUM pun ada lockdown juga, kan. So tak sempat nak siapkan, kan. Dan berbagai lagi lah projek-projek. Saya sekadar tunjuk contoh, kan. Sebagainya agak simple, kan. Kelembapan, kita test kelembapan tanah, kan. Kalau tak cukup lembap, kan, untuk penanaman, kan, kita pump air masuk secara automatik. So yang ni semua testing semua dah jalan lah, kan. Air pollution, ni student practicum juga yang buat, kan. Okey, so saya pergi seterusnya kepada pilihan programming. Tadi kita sebutkan kita ada input, kemudian kita ada board, kan. So pada board tu kita kena buat programming untuk baca input, kan, dan keluarkan output, kan. So okey, programming yang klasik pakai C++, yang ni saya panggil command line, kan. Yang ni sangat bagus, kan. Bagus dari segi dia memang masuk klasik ni memang dia ada libraries dia, jadi siapa nak buat katalah nak guna sensor A, kan, so dia ada libraries dia. Nak guna sensor B, ada libraries dia, oleh kerana dia dah lama, kan. Tapi challenge dia ialah kepada orang yang tak ada ilmu programming, kan. So command line ni kepada orang yang biasa tengok programming yang command line ni, kan, sangat memenatkan lah, kan. Hilang koma dah salah, kan. Ejaan huruf besar huruf kecil pun dah keluar error, kan. Itu challenge kepada programming. Jadi maksudnya kepada orang yang bagus dalam programming, inilah yang terbaiknya, kan. Tetapi pada yang tak bagus dalam programming, dia mungkin akan discourage minat untuk menceburi dalam IoT ni. So untuk buat simple macam ni pun mungkin 20 hingga 50 baris arahan, kan. Nak buat simple macam ni akan makan masa kita, terutama learning curve kita lah, kan. Itu challenge kalau pakai yang ni, kan. Terbaik kerana dia memang stabil, dia memang banyak libraries, dia hampir semua sensors boleh pakai
melalui ini. Okey. Okey, ada satu lagi trend, yang ni visual, saya panggil visual programming lah, kan, atau block programming. Maksud dia tidak command line by line, kan. Saya sekadar bagi contoh. Katalah projek ni, ini ada sensor temperature, kan, temperature dan humidity, dan dia boleh kesan tu, kan. So, so kalau dalam bentuk block programming ni, saya nak buat programming, saya nak baca data dari sini, saya cari satu dia panggil, dalam kes ni dia panggil node, istilah dia lah, dia panggil node. Saya cari node, dan selalunya yang popular, sensors yang popular ni semuanya ada, kan. So cari node untuk mewakili dia, kan. So dari node tu, kan, dia akan keluar satu, dia akan keluar temperature value. Maksud dia programming dia macam tu, kan. Saya ada satu node yang mewakili dia, kan. So dia akan keluar, by default dia akan keluar temperature dalam bentuk Celsius, dan dia akan keluarkan humidity. Dia ada dua output. Ni input, ni output dia, kan. So input, katalah, tapi bila saya nak display, default node saya ni dia keluar dalam bentuk Celsius, tapi saya nak display dalam bentuk Fahrenheit. So saya cari satu lagi function, kan, yang dah disedia, kan, nak tukar Celsius to Fahrenheit. Jadi tak perlu programming langsung, kan. Dan hasilnya dia akan keluarkan value sahaja. Tapi bila saya nak display ada perkataan sedikit, ada perkataan Fahrenheit, tak ada keluar, kan. Saya pun cari satu pembina string panggil. Itulah style block programming ni yang saya kira sangat membantu. Block programming ni sebenarnya, atau visual programming, dah lama. Cuma yang dahulu, yang awal-awal dahulu, dia sangat limited keupayaan dia, kan. Tapi lately ni, kebelakangan ni, dia sangat ekstensif, kan. Banyak benda kita boleh buat. Jadi kita tak perlu bimbang. Dan kemudian yang kebelakangan ni pula, dia boleh masuk elemen programming di dalam blok tu. Maksud dia kalau kita nak extend further, kan, kita ada keupayaan untuk masukkan programming di dalam blok. Jadi programming kita sangat sedikit, tak banyak. Dah ada, kalau kita perlu tadi tu, tapi sebahagian besar untuk buat projek-projek yang sederhana, kita dah cukup dah pakai ini. So yang saya galakkan ialah untuk visual programming Zod. Zod ni khususnya untuk pakai dengan Node MCU ataupun nak pakai dengan Arduino. Kami dah test pada dua-duanya, sangat bagus. Okey, satu lagi ni untuk visual programming juga, Node-RED. Ini pun saya sangat galakkan ni kepada orang-orang yang lemah dalam programming, kan. Hatta saya ni dah seorang yang agak minat programming lah, kan. Kalau dulu-dulu, kan, saya ni macam orang kata tidur programming, bangun programming, kan. Tapi masih bila nak buat terlalu banyak coding tu, kan, baris demi baris, nak check error, nak check flow dia dan sebagainya, kan. Kalau saya masih boleh gunakan visual programming, saya akan gunakan visual programming. Dan sebagaimana saya sebut tadi, dengan pakai visual programming ni, dia tak terhad pada visual saja, pada blok-blok saja. Saya boleh tambah coding. Jadi kita tak buat coding A sampai Z, kita hanya tambah kat mana tak cukup saja lagi. Tapi apa yang dah sedia tu dah banyak boleh kita buat, kan. So visual programming saya cadangkan ada dua, Zod, satu lagi Node-RED. Cuma Node-RED ni dia tak boleh pakai dengan Node MCU dengan Arduino, dia hanya pakai dengan Raspberry Pi. Dan menariknya dengan Node-RED ni, kan, dia juga ada dashboard. Maksudnya output tu kita boleh, dia dah ada template dia, kan.
Saya boleh display dalam bentuk graf, saya boleh display dalam bentuk gauge, kan? Gauge yang beritahu temperature contohnya dan sebagainya. Dan boleh letak button dan sebagainya. Kan? Dia bandar sekali. Jadi pada saya, kepada orang yang mula nak menjinakkan dengan IoT, inilah salah satu yang paling mudah, kan? Dan dia akan cepat menarik minat kita kerana kita buat sesuatu agak cepat, kan? Kita tak perlu fikir line by line coding, kan? Dan dia boleh display dalam bentuk yang menarik tanpa programming. Okey. Okey, ni masa saya duk bermain dengan Node-RED awal-awal dahulu, kan? Saya test kamera, capture plate number dan sebagainya, kan? Sangat mudah. Kalau dari segi Node, saya hanya pakai 2 Node saja, kan? Saya rasa kalau nak buat programming ni sekurang-kurangnya 20 baris, kan? Itu sekurang-kurangnya, kan? Dengan begitu, dengan kesukaran dia lah. Kemudian sekadar nak tunjuk contoh, akhirnya capture plate number dan kemudian bila capture dengan kamera kita kena detect pula apa ni, dia capture tu satu, kemudian nak komputer ni bila dalam bentuk image dia tak boleh nak baca, kan? Kecuali ada kita boleh recognize, ada software, ada function yang boleh recognize number tu daripada image tu, kan? Saya tunjuk contoh masa duk mula-mula belajar dahulu, mula saya cuba dahulu, kan? Tengok dari segi ni. Saya rasa ni kalau buat dengan pakai programming, saya rasa sekurang-kurangnya 200 baris. 200 line arahan. Tapi dengan ni tengok ada hanya berapa node je saya pakai. Camera node, plate recognizer, kan? Kemudian sampai dia boleh keluar, saya simpan dalam database. Bila baca, saya pergi check dalam database nombor tu, plate recognizer, bila dia dah detect nombor tu, saya pergi check dalam database. Saya dah buat satu database lah. Siapakah pemilik kereta tu? Lepas tu dia keluar result. Bila keluar result, output dia dalam bentuk suara dan dalam bentuk teks. Dalam bentuk suara beritahu kereta tu nombor apa, pemilik dia siapa, jenis apa, kan? Tengok tak sampai 15. Tak sampai 15 note, kan? Dan saya kata kalau buat line by line ni, saya hampir pasti sekurang-kurangnya 200 baris arahan dia. Kepada orang yang baru dalam programming sudah pasti akan keluar bintang banyak lah nak buat projek sedemikian. Okey, berapa minit dah saya bercakap lah. Mak Bibi. Boleh lagi, Doktor. Banyak masa lagi. Okey, sikit lagi. Okey, so bila kita nak galakkan pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, apakah starter kit untuk buat IoT ni? Bila sebut starter kit ni juga ada berbagai orang lah, berbagai alat dalam starter kit ni, kan? Saya sekadar sebut beberapa ni, sudah pasti satunya IoT board lah. IoT board yang saya sebut tadi, Arduino, Node MCU, ataupun Raspberry Pi. Kemudian kita perlukan breadboard ni lebih kepada khususnya untuk bangunkan awalnya, kan? Untuk packaging lain pula, packaging kena solder dan sebagainya lah, kan? Ini sebab kita nak sambungkan, kita nak cucuk wire ke sini dan nak sambungkan kepada device kita, kan? Kemudian kita mungkin perlukan beberapa sensors. Ini sensor tadi yang saya sebut, sensor untuk jarak, detect jarak. Ialah sekali lagi bergantung kepada apa projek nak buat. Ini sensor temperature. Ini motor, nak gerakkan motor.
Ini nak relay, nak control switch, maksudnya anda nak on off switch kan. Orang kita detect dahulu ada orang, tak ada orang. Bila orang tak ada, kita offkan switch. Atau orang masuk dalam bilik, kita onkan switch. Semua ni very, very cheap harga dia untuk buat yang simple, apa ni, projek yang kecil-kecil lah kan. Semua ni bawah daripada RM10 ni. Ini sensor pergerakan, sensor water level, kita perlu jumpers, wire kan. Kita sebut tadi, kita nak sambung daripada alat kepada board kan. So, untuk sambung alat kepada board ni kita perlukan wire kan. So mungkin untuk test kit kita perlu lampu LED kan. So basically itulah saya rasa satu Arduino board kan. IoT board, sama ada Arduino no MCU atau Raspberry Pi. Kemudian breadboard, kemudian jumpers. So lain-lain tu sensors atau relay ni, relay untuk switch on off kan. Pilihlah projek yang kita nak buat apa. Kan nak kesan water level. Okay. Itu dari segi starter kit. Okey, satu lagi isu yang mungkin akan timbul juga, bila kita buat projek ni, kita boleh akses dari jarak jauh ke jarak dekat. Katalah kita nak jarak jauh, kan. Tapi unfortunately, kan, default dia local. Maksud dia hanya boleh jarak dekat sahaja. Walaupun kita misalnya no MCU ni ada Wi-Fi, kita boleh sambung ke Wi-Fi, tetapi ini saya tak pergi teknikal. Kebanyakan network kita, katalah network pejabat, network sekolah, dia ada kontrol. Jadi walaupun kita buat ni, kita sambung kepada, kita buat dan kemudian kita buat mobile app untuk akses dia, kan. Tetapi kalau kita buat letak di sekolah, kita tak boleh nak akses dari rumah. Ada solution dia, tapi yang saya nak sebutnya sekarang ni bahawa default dia macam tu. Kan? Walaupun anda ada Wi-Fi, tapi oleh kerana network kita ni ada kontrol sedikit, kan, kita tak boleh akses dari luar. Katalah ini saya buat boleh akses melalui website, saya akses melalui handphone kan, tapi dalam local network saja. Okey, so kalau nak buat untuk jarak jauh, kita perlukan, sahabat saya Cik Ahmad Anis tadi, dia guna konsep triangle. Kita perlukan ada triangle. Dia communication dia tak direct. Jadi konsep dia ialah data ni kena hantar kepada server. Dan server ni mesti public. Data ni kena hantar ke server. Kemudian kalau kita nak access daripada mobile atau daripada komputer, kan, mobile tu access daripada server. Dia tidak direct communication. So kalau kita letak ke public, kita boleh access daripada tempat lain lah, kan. Tapi ada beberapa solution yang ada public punya server ni. Okey, saya nak sentuh sedikit, walaupun saya kurang menggunakan ni. Salah satunya yang popular juga kepada orang yang buat IoT, sama ada sekolah, politeknik. Saya tengok politeknik pun, kami ada student politeknik, student politeknik, hampir sekarang ni semua, hampir projek-projek yang berkaitan mereka dah galakkan pelajar-pelajar mereka buat pakai IoT. Dan sebahagian akan guna Blink, salah satu sistem ni. Saya nak cerita ni sebab ramai juga orang nak pakai Blink. Jadi saya nak cerita apa kelebihan, apa kekurangan ni. Bila kita pakai Blink ni, apa yang kita boleh buat. Kan? Yang saya kira
kepada orang nak mula mungkin boleh pertimbangkan untuk guna dia. Okey, Blink ni apa dia? Secara mudahnya, saya tunjuk 3 kelebihan dia. Kan. Satu, kalau kita pakai Blink, sistem Blink ni, kan, kita pakai sistem Blink, kita kena register, dan dia ada yang free, ada yang berbayar lah, kan. So kalau kita akan pakai Blink, automatik kita boleh lihat output dia melalui mobile. Automatik mobile. Kan? So sangat menarik. Kan? Outputnya boleh melihat melalui mobile. Pakai Blink. Yang kedua, sorry. Sekejap. Okey. Yang kedua, oleh kerana kita sistem Blink ni dia sediakan public server. Maksud dia data ni akan dihantar kepada Blink punya cloud, kan. So secara automatik apa yang kita sebut sekejap lagi triangle tu, kan. Data kita akan berada di public server. So kita boleh akses secara remote, kan. Kita buat di sekolah, kita boleh akses dari rumah, kan. Atau kita buat di rumah, kita boleh akses. Kita nak check lampu rumah kita dah on ke off ke, kan. Kita boleh tengok dari mana-mana pakai Blink, kan. Okey, itu yang menarik dengan Blink. Yang satu lagi, dia GUI dia antara muka ni, kan, sangat menarik, cantik, kan. Dan Blink yang terbaru ni, Blink 2.0, katanya selain pada boleh akses sebagai mobile juga, dia boleh akses melalui website, kan. Okey, ada 3 kelebihan. Walaupun 3 tu, tapi 3 ni sangat menarik kepada ramai orang, kan. Sebab kalau anda nak bina application, katalah pertama ni mobile application, yang ni pun satu skill yang sangat challenging. Nak bina mobile app ni pun satu skill yang sangat challenging, kan. Tapi kalau pakai Blink, automatik anda punya output di dalam mobile. Dan nak buat dia punya output pun, nak design GUI pun dia ada template, drag, kan, dapat, kan. Dan dia automatic, dia public server dan boleh akses dari jarak jauh. So satu yang patut kita fikirkan, kan. Okey, so inilah dia punya architecture dia, kan. Kita sambung sensor kita kepada Arduino, kita sambung sensor kita kepada IoT board, kan. Yang ni termasuk Cikgu Bibi, walaupun kata sebut tadi tak biasa, tapi belajar sekejap, kami biasa buat dalam satu hari kursus tu pun anda dah boleh buat banyak yang menarik. Hatta orang tu tak ada basic programming. Dan kalau cuma Blink ni, saya pun sebenarnya tak biasa sangat, kan. Saya tahulah, sebab sebelum ni saya tak minat sangat. Sekejap lagi saya sebut limitation dia pula apa dia, kan. So menarik, dan sekarang ni dia dah upgrade lagi cantik, dia punya user interface cantik, kan, dan sebagainya. Okey, apa kelemahan dia? Saya sebenarnya dalam masa saya cerita tentang Blink tu, saya beritahu dia boleh menghasilkan output yang cantik. Tapi bila sebut IoT, kita sebut tadi input, proses, output. So dari segi nak baca input tu, nak baca sensor punya data tu, kan, kita masih kena buat programming. Saya tak cuba lagi pakai melalui visual, tapi saya tengok dalam itu ada dah, kan. Maksud dia boleh juga buat daripada visual, kan. Tapi yang popular sekarang ni orang biasa pakai orang programming command line lah. Masih juga perlu programming untuk baca sebelah device tadi, kan. Untuk output okey lah, kan. Tapi untuk input tu, kan. Untuk input satu, kemudian kita nak hantar ke server Blink tu pun kita kena buat programming juga.
So saya harap dengan visual nanti, kalau saya belum pergi detail ke arah tu, saya yakin boleh buat juga. Dan so lepas ni kita tak perlu programming yang line by line lah, pakai visual programming pun kita boleh buat semua tu. Kan. Yang kedua, yang saya sebut tadi, dia ada banyak template kita boleh buat design user interface cantik, tetapi untuk yang free itu yang kita boleh guna hanyalah 2-3 saja. Kan. Dia guna konsep istilah dia panggil energy. Dia bagi yang free 1000 energy. Kan. Dia bagi kita free 1000 energy. Tapi satu widget tu ada yang 200 energy pakai, ada yang 300 energy, ada yang 500 energy. Kan. So jadi kita dah pakai 3 tu pun dah 1000 energy, dah habis dah. Kan. Jadi kita kena beli energy dah. Itu kelemahan. Cuma untuk buat, yalah, untuk buat simple, kan, bolehlah untuk sekurang-kurang untuk belajar. Jadi kalau kita nak buat yang lebih sophisticated, kita kena beli widget lah. Kan. Yang ketiga ni sebenarnya bukanlah kelemahan dia. Sebenarnya payah juga, bukan payah, bila kita cari kelemahan beli ni susah juga nak senarai banyak-banyak. Kan. Jadi yang ketiga ni, saya punya slide ni, template dia ada tiga, jadi saya cari juga yang ketiga ni. Kan. So yang ketiga ni kerana dia terlalu banyak options. Maksudnya colors dia terlalu kaya, dia punya user interface tadi terlalu banyak user interface, maksud dia template yang kita boleh pilih, kan. Tapi bila banyak tu jadi kita jadi payah pula, nak pilih, nak cantum supaya jadi cantik lah, kan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ramai orang sukalah bila banyak options tu, kan. Okey. Tadi saya sebut Blink, kan. Kelebihan Blink tadi ada tiga perkara saya sebut kalau pakai Blink. Awal-awal tadi saya sebut Node-RED. Node-RED ni saya sebut dia dah bundle sekali, termasuk bundle sekali dengan user interface. Dan user interface ni boleh access melalui web, melalui browser. Kan. Jadi browser ni kita boleh access melalui PC kita boleh access melalui melalui handset kita. Kan. Dan dia pun ada banyak user interface yang cantik kita boleh buat. Dan dia free. Maksud dia dah bandar sekali secara percuma. Kan. Jadi anda mungkin kata kalau macam tu baik pakai Node-RED. Kan. Tapi kena ingat satu Node-RED ni Raspberry Pi saja. Raspberry Pi pun mahal. Yang kedua, dia tidak guna konsep public cloud tadi. Jadi dia masih terhad kepada local punya access. Ada cara lah untuk mengatasinya, tapi maksud dia datang tu tidak semudah itu. Kena ada trik sedikit. So jadi kalau nak direct pakai Blink lah, kan. Kalau kita tak perlu remote, kita pakai Node-RED. Tapi masalah Node-RED, bot tu mahal sedikit. Okey, saya rasa ni slide terakhir kot. Saya sebut sedikit. Sebab saya nak sebut teknologi ni makin lama makin mudah dan makin menarik, kan. Sekadar sebut contoh, kan. Ini Google Assistant. Google Assistant ni asalnya untuk dia, kalau orang pakai iOS rasanya nama dia Siri, kan. Maksud dia kita boleh communicate dengan handset kita tanya, tolong buka YouTube, kan. Tolong hantar kita tanya nama kita, what do you think about me, dan sebagainya. Dia boleh interact dengan kita. Tapi sekarang ni teknologi ni makin advance. Kita boleh dia kalau macam Google Assistant ni, kan, kita boleh bagi arahan kepada dia boleh respon kepada kita, kan. Dia sebenarnya dia guna konsep cloud. Dia ada engine dia di cloud, kan. Dan kemudian kalau kita ada IoT device ni, kita boleh hantar kepada cloud dia. Dan kita boleh integrate dengan Google Assistant. Yang ni saya dah test beberapa projek lah. Very interesting, kan.
Hi Google, please switch on my fan. Please switch on my my light. Kan? Dan sebagainya. Please switch off something. Kan? So anda beritahu melalui dia dah integrate sekali dengan server dia. Kan? Yalah, nak buat tu ada setting lah. Nak buat tu. Kan? Tapi betapa menariknya dunia sekarang. Kan? Ataupun Google, saya sebut Google ni sekarang ni ada pelbagai lah kan. Tadi saya dengar Eliza, beberapa yang keluarkan produk-produk macam ni kan. Kita duduk dalam bilik, asalnya alat-alat ni kan, please play YouTube, please sing a song, kita boleh beritahu dia kan. Sekarang ni kita boleh combine dia sekali dengan IoT kita. Banyak lagi lah produk-produk yang seumpama ini, yang integration dia dah terbuka pada semua. Okey, wallah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Bibi. Oh, okey. Terima kasih Dr. Matsuki. Banyak betul yang kita dengar tadi apa? Kalau yang bagi yang newcomer, orang kata newbies lah macam saya ni, banyaklah terms-terms ataupun peralatan yang hardware, apa software yang saya dengar, tapi dalam banyak-banyak tu antara yang menarik yang saya teringat sangat yang dekat apa prosesor dia tadi tu apa? Raspberry Pi, teringat macam Pi Raspberry tu kan. Yang saya tahu tu doktor cakap itu mahal sikit daripada apa Note tadi kan. Daripada apa IoT board yang lain kan. Ya, Arduino dengan Node MCU. Ya, okey. Doktor, kita ada dekat sini kita ada kita terus kepada Q&A session ya. Okey, kita ada soalan dekat chat room. Kalau doktor boleh tengok dekat sini soalan dia agak panjang. Mungkin doktor boleh tengok di chat room tu. Okay. Daripada cikgu, mungkin cikgu yang ni, Cikgu Azlan Zakaria. Okay. Thank you, Doctor, for the sharing today. In the industry, big-scale automation is done using PLC and SCADA systems, and by upgrading the software, you will get the IoT that you need. With the IoT hardware and software that you discussed today, how big of a project, meaning the size or scale, meaning how many sensors can be connected to the IoT board, and typically which industries is practical for its usage, or is it just for educational purpose only? To be safe, saya jawab lebih kepada untuk betul-betul untuk industri punya, itu kita perlu robustness, kita perlu kita perlu daya tahan dia, so tidak sesuai apa yang saya sebut tadi lah kan. Tapi untuk guna, maksudnya untuk guna macam saya sebut tadi, untuk projek projek kupang, projek agriculture yang tidak terlalu besar, yang tidak terlalu sensitif, dah good enough kan. Begitulah saya respon dari skala itu dahulu. Yalah, okey, sekarang ni untuk industri yang betul-betul yang high-end industri, dia dah banyak ada yang dah siap, tapi masalahnya kos dia terlalu tinggi lah kan. Jadi untuk kita buat yang bentuk sederhana, saya rasa dah good enough lah pakai. Microbit, ada soalan microbit. Saya sebenarnya personally saya tak biasa dengan microbit tu. Saya rasa microbit tu dia scale dia terlalu kecil, hanya untuk belajar, dan saya mungkin silap dalam jawab ni kan. Saya rasa apa yang microbit
saya mungkin silap jawab ni. Saya rasa apa yang microbit boleh buat terlalu sedikit. Dia hanya lebih kepada untuk permulaan, untuk belajar permulaan kan. Tapi apa yang sebut saya tadi ni, saya rasa apa untuk orang yang nak mula pun elok, tapi untuk buat solution pada peringkat yang sederhana pun elok kan. Untuk mula, betul-betul nak mula, okey saya rasa microbit. Tapi nak buat reka cipta yang agak baik sedikit kan, so, saya rasa tak sesuai. Sorry, sebenarnya saya tak. Saya biasalah tengok microbit tapi tidak pergi deeper ke dalamnya. Okey. Puan Bibi. Hello. Sorry, unmute pula. Allahu Okey. Akbar. Okey, terima kasih doktor tadi menjawab soalan kepada Cikgu Saravana ni. Kita ada satu lagi. Okey, daripada Encik Ahmad Anis. Cik Abang Anis explain tentang Ya, soalan okey. Cikgu Azlan tadi. Okey, terima kasih Encik Ahmad Anis membantu menjawab soalan kepada Cikgu Saravanan. Okey, ada soalan lagi? Tadi saya ada terima mesej dari ada seorang cikgu lah. Ada mesej dia kata kalau program ni nampak, maksud dia kalau dapat buat bengkel dengan pelajar, nampak lebih menarik lah. And then dengan especially dengan cikgu-cikgu RBT, mungkin banyak yang benda yang kita boleh explore. Jadi mereka bertanya kalau if let's say nanti keadaan dah kembali pulih, COVID kita dah okey, kita dah boleh bersemuka, macam mana nak buat bengkel ataupun macam mana nak berhubung kalau kita nak panggil usaha-sama untuk kita buat bengkel ke dengan pihak UUM ke, macam mana? Okey, boleh kontak lab kami, MC UM Lab. Kontak saya pun boleh. Siapa sajalah SOC, tak ada masalah. Daripada School of Computing UUM. Kami sebenarnya dah buat banyak kursus. Sama ada yang pakai programming atau pakai visual tadi. Yang saya pakai visual ni, saya test dah berapa dah. Pada lecturer pun saya test, pada pelajar politeknik saya test, pelajar pada pejabat kerajaan pun ada, kami dah buat kursus 3 hari sebelum ni kan. Setakat yang kami buat ni semuanya sangat teruja kan. Sangat menarik apa yang boleh dibuat tu kan. Dan dalam program 1 hari pun dah boleh buat agak baik lah. Okey. Okey, nampaknya macam tak ada soalan lagi. Okey. Ada apa-apa lagi yang doktor nak tambah? Mungkin ada yang tertinggal? Saya rasa okey lah kot dulu. Okey. Okey, lepas ni boleh minum air ya. Ya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Matsuki di atas penerangan yang panjang lebar. Okey, kita boleh tengok tadi banyak contoh-contoh software, hardware, prosesor yang kita boleh guna untuk kita buat projek untuk anak murid kita dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan share